Baik, kita mula dulu ya. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ila jami'al arwahil muslimina wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, faya ibadallah. Alhamdulillah, sekalian sahabat-sahabat ukhuwah muslimah yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dirindui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memasuki bacaan kita berkenaan dengan satu bab, iaitu babul fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, yang mana telah kita baca 3 minggu dah. Kita baca dia tentang kelebihan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan kita harap apa yang kita belajar setiap minggu akan dapat menjadi amalan pada kita. Minggu pertama kita belajar beramal dengan bismillah 21 kali. Minggu kedua kita belajar beramal 41 kali. Minggu ketiga kita belajar beramal sebanyak 75 kali. Walaupun kita tak tekankan suruh baca 300 kali. Dan diharap apa yang kita belajar, jadikanlah ilmu itu sebagai satu amalan untuk mengikat dia. Sebab ilmu itu ibarat binatang buas. Kalau kita tak ikat dia dengan salah satu tali, nescaya dia akan berlari. Salah satu talinya iaitu amalan, dengan cara kita beramal. Jadi kalaulah kita tak dapat nak buat 300 kali, kita buat yang satu pun jadilah. Jadikan Bismillah 21 itu sebagai amalan setiap hari. Sebab dia tak mengambil
tempoh masa yang begitu lama. Dan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu kalimah, satu ayat yang mudah disebut. Yang payahlah nak lupa, tak adalah kita baca sampai kat Bismillah je, Ar-Rahman lupa, Ar-Rahim terlupa. Biasanya mereka adalah tiga pasang yang berdekatan. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik, kita akan masuk hadis yang terbaru hari ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab saya kitab Jawi muka surat 22. Kitab perempuan kalau kitab Rumi wallahu alam mungkin banyaklah sikit Baik. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim." Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. فإن الناس إذا اغتابوكم يمنعهم الملاك عن ذلك. Dan telah bersabda Nabi SAW, apabila hendaklah berdiri kamu, yakni daripada majlis, maka kata olehmu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Maka bahawasanya manusia apabila mengumpat mereka itu akan kamu, nescaya menegah akan mereka itu oleh malaikat daripada demikian umpatan itu. Kita nak masuk satu majlis, kita tak kira mana-mana majlis, apa-apa majlis yang kita masuki. Kenduri kendara ke, majlis ilmu ke, majlis mesyuarat ke, atau mana-mana tempat perhimpunan yang ada orang ramai duduk berhimpun, itu disebut sebagai majlis. Kalau nak ikut sorof, ini dipanggil majlis ni dipanggil isim makan. Yang mana tempat tu tempat orang duduk berhimpun ramai-ramai. Kadang-kadang kita nak lalu berjalan. Mungkin kita dalam keadaan seorang atau dua orang. Tengok ada orang ramai duk berhimpun tentu ramai-ramai. Jadi seganlah nak lalu. Seganlah nak lalu sekali semua orang tengok. Baik. Kita ada satu perisai yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bila mana kita, idza qumtum, kamu nak bangun, kamu nak menghadiri, kamu nak masuk, kita boleh artikan hadis ni dalam satu-satu majlis yang ada perhimpunan orang lebih daripada 2-3 orang. Tak semestinya sampai 1 orang. Kalau lebih daripada 3 orang, itu disebut sebagai jamak, ramai. Jadi kita segan nak lalu, maka tak maulah bagi orang pandang kita dengan pandangan yang hina, pandang kita dengan pandangan yang nak mengumpat, yang nak mengata. Maka kita bacalah kata Nabi SAW, adalah kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan susah pun. Kalimah bismillah disertai atau ditemani dengan kalimah selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nescaya kata Nabi SAW, mereka yang nak kata dekat kita, yang baru nak mula kata, tu yang mai dah buat semua majlis. Sampai dah. Sampai dah. Ada yang nak perli, ada yang nak kata, ada yang nak pandang dengan pandangan sinis. Jadi mereka akan dihalang oleh malaikat daripada melakukan umpatan sedemikian. Dihalang oleh malaikat daripada mereka memandang dengan pandangan yang keji, dengan pandangan yang fitnah, dengan kata-kata yang membawa fitnah ataupun ghibah ataupun umpatan. Jadi dihalang oleh malaikat dengan kemuliaan, dengan keberkatan ayat Bismillahirrahmanirrahim dan lafaz selawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita nak masuk dalam satu-satu majlis, atau mungkin kita nak lintah kat tempat orang ramai, orang yang sedang duduk-duduk, kita nak lalu, rasa segan nak lalu. Mereka tu suka berkumpul dekat situ ramai-ramai. Mereka suka lepak kat situ ramai-ramai. Tapi kita ni tak ada jalan lain yang boleh kita lalu, melainkan kena juga lalu kat situ. Jadi kita ada satu perisai yang diajar oleh Nabi SAW.
baca bismillah dan baca selawat. Maka lintaslah nescaya orang yang sedang nak mengganggu gugat kita, nak ganggu kita ke, nak buat perkara yang buruk dekat kita, nak kata dekat kita, akan dihalang oleh malaikat. Kenapa pada kalimah ini Allah Ta'ala akan lantik beberapa malaikat untuk menjaga perjalanan kita. Ianya sebagai baju besi, satu dinding, satu perisai, agar kita tidak dikhianati, dizalimi oleh siapa-siapa. InsyaAllah kita jadikan dia sebagai alat. Doa Allah ini adalah senjata bagi orang mukmin. Dan kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dhalika wakalallahu malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabunakum." Dan sabda Nabi SAW, apabila duduk kamu pada tempat duduk, maka kata olehmu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka bahwasanya barang siapa perbuat demikian itu, diwakil Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat yang akan menegah ia daripada mereka itu, daripada mengumpat hingga tiada mengumpat mereka itu akan kamu. Satu lagi hadis. Hadis awal tadi, idza qumtum, kita baru nak bangkit, nak pi. Kita baru nak keluar daripada rumah. Kita nak sampai ke majlis. Yang ni bila dah sampai dah, kata Rasulullah. Dah sampai dah ke majlis, nak duduk dalam majlis. Idza, kata Nabi, idza jalastum, bila dah nak duduk dah. Kita ni kan bila masuk dalam majlis, baru duk cari tempat duduk kan. Baru duk cari tang mana bangku ada nak duduk. Kadang-kadang bila kita hadir secara ramai, 3-4 orang atau 2 orang, kita nak cari ruang yang melebihi daripada seorang lah. Kita nak duduk lah dengan kawan yang kita main tu. Kita baru duk tercangak-cangak nak cari. Ketika tu kita berasa diri diperhatikan. Semua pakat duk kalih tengok kita. Ni orang baru masuk kan. Ketika tu kita akan rasa sedikit ketidakselesaan. Dalam ramai-ramai manusia, kita tahu kita ni tak baik mana. Ada yang berkenan, ada yang tak berkenan. Kadang kita tak pernah buat apa dekat dia pun. Tapi ada yang dia tak perhati. Tu dia, nampak dia. Tu nampak tu. Mereka ni selalu berdua. Tu kalau buat satu, buat seorang lagi kata, main satu, main. Adalah percakapan. Bukan ke semua, tapi mungkin dalam ramai-ramai itu adalah seorang 2 yang tak puas hati dengan kita. Nak nanti puas hati tak puas hati ni bukannya kira kita boleh buat apa kat dia. Apabila berlakunya ribah di kalangan orang kepada kita, itu menandakan, kata Allah, kalau orang mengata dekat kita, kita tak buat apa kat dia pun. Dia kata, tapi dia adalah benda yang dia nak kata. Dia tak berkenan dekat kita. Kata Nabi SAW, itu tandanya darjat kita lebih tinggi daripada dia. Sebab tu dia kata kat kita, awak dia suruh kata kat aku tak kacau dia pun. Tak payah nanti kacau. Sebab darjat kita tinggi daripada dia. Jadi dia tak puas hati. Syaitan dia tak senang. Cari sesuatu perkara yang boleh menyebabkan aib kepada diri dia. Jadi kita nak duduk ni. Kita baru nak duduk. Kerana dia tak mau bagi kita duduk. Dia perkembang sila dia. Ataupun dia bagi peluang. Tak usah bagi dia duduk. Tak usah bagi dia duduk. Lagi satu, macam kita nak masuk dalam majlis berjemaah. Solat berjemaah kan. Ada soh kan. Kita nampak di depan tu ada satu ruang kosong untuk kita langkah masuk. Kadang kita dah terlangkah, dah selangkah. Tiba-tiba kawan tu dia perkembang dia punya. Baru dia tak mau bagi orang masuk. Katanya panah. Orang Pulau Pinang panggil hangat. Duduk ramai-ramai berhimpit-himpit. Walhal bila duduk berhimpit itu lagi baik dalam untuk sembahyang berjemaah. Ni ambil hang lah. Duduk berjarak terus. Betul-betul punya lapang. Makanlah angin. Dan ini yang Nabi ajar pada kita bila kita nak masuk, kita nak duduk dalam satu majlis. Nak duduk. Tadi kita nak keluar pi. Kita nak keluar pi. Yang ini kita nak duduk di dalam satu-satu majlis tu. Jadi kalau ada orang yang pandang
sinis kepada kita. Ada orang yang berniat untuk mengumpat untuk nak kata, sat lagi kau untuk kata, saya aku tunjukkan hang yang mana satu. Nah, sat lagi dia nanti mai. Kawan tu pun tak apa nak kenal, tunggu tengok. Dia sampai. Tetapi oleh kerana kita jadikan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini sebagai alat perisai kita, doa kita, dia tu tak jadi tunjuk. Dia jadi terlupa. Kenapa? Dia dihalang oleh malaikat. Ditegur oleh malaikat daripada melakukan perkara yang demikian keji itu. Ini kelebihan yang boleh kita guna pakaikan. Ataupun mungkin kita nak masuk di mana-mana perhimpunan. Saya ulang tak semestinya majlis kenduri, majlis ilmu, tempat-tempat berjemaah. Kita nak pergi solat. Contoh kata, kan, kita pergi sembahyang, solat tarawih secara berjemaah. Kerap kalinya orang suka bergaduh dalam solat tarawih ni. Tapi bergaduh ni saya tahulah. Berebut tempat duduk yang ada angin kan, yang ada kipas. Lah ni alhamdulillah masjid dan surau disediakan aircon. Semua sejuk belaka. Pun bergaduh juga. Nak duduk dengan kawan. Nak pajak tempat tu tak mau pergi ke mana. Kita jadikan perisai ni. Kita baca yang ni. InsyaAllah terlepas daripada segala fitnah. Dan tersebut pada khabar ni. Ini khabar ni cerita-cerita, berita-berita pada zaman Nabi SAW. Ataupun khabar ini disebut pada zaman tabi'in. Ataupun khabar ini juga disebut pada zaman wali-wali Allah. Apa dia kata? Tiada daripada seorang yang maqasad akan rumahnya, melainkan mengikut akan dia oleh syaitan. Dan apabila masuk ke rumahnya dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitan, tiada jalan bagiku masuk daripada rumahnya. Dan apabila dahulukan kepadanya makanan dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitan, tiada jalan bagiku pada makanan ini. Dan apabila dahulukan kepadanya minuman dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitan, tiada minuman bagiku di sini. Dan apabila berbaring atas lambungnya dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitan, tiada tempat berbaring bagiku di sini. Maka apabila meninggal ia akan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ketika masuk ke rumahnya. Maka masuk syaitan itu sertanya. Apabila meninggalkan ia akan membaca Bismillahirrahmanirrahim tak kalah makan. Maka syaitan itu berserta dengannya dan seterusnya. Okey, ini satu khabar, satu cerita yang dibawa datang daripada zaman Nabi SAW. Nabi sebut, Nabi cerita, kita ni bila kita nak masuk di rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan kata, syaitan yang ikut, yang duduk bersama-sama dengan kita, yang mungkin ikut kita mai ikut jalan ke. Kita tak nampak dia. Syaitan ni dia sentiasa ada di jalanan. Tempat duduk syaitan adalah di jalanan. Kita kalau tak mahu jadi syaitan, jangan berjalan sangat-sangat. Duduk di rumah. Kalau tak ada hai, tak ada apa hai, jangan duk merayang. Yang ni kira nak merayang ya, sampai tak lekat di rumah. Jadi apabila kita nak masuk ke rumah kita, maka hendaklah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka syaitan kata tak boleh masuk. Tak boleh nak masuk. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak cerita lagi apa yang dibaca. Dengan salamnya, dengan la ilaha illallah, dengan selawatnya. Baru bismillah aja kita masuk. Bila kita makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata syaitan, aku tak boleh makan. Dia makan. Baca bismillah. Nak tumpang pun tak boleh. Bila kita minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata syaitan, dahagalah aku. Sebab aku tak boleh minum dengan dia. Bila kita tidur, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata syaitan, aku tak boleh nak tumpang tidur pun. Kan dia kata bila kita tidur di atas lambung. Tidur di atas lambung. Kita belajar pada 2 minggu yang lalu. Nabi SAW, bukan 2 minggu lalu lah. Kerana Nabi SAW tidur di atas lambung kanan. Praktis tak?
Buat dah, beramal. Apa yang belajar, walaupun kita tak alim, walau kita tak banyak ilmu, dapat satu, buat satu. Jangan dapat 5, nak buat 5 tu kok tak sempat. Dapat satu, buat satu. Buat terusan. Nabi tidur di atas lambung kanan. Lengoh lah, duduk tidur sebelah aja. Tak lagi dia nak terkalih, biar apilah dia kalih. Tapi permulaan tu mulakan dengan lambung kanan. Lengoh sakit, bau-bau mula-mula. Dalam kita nak mengajar, nak mendidik diri kita, nak mendidik hati dan jasad kita untuk melakukan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, memang banyak halangan. Ketika mana kita rasa payahnya, mengantuk sangat ni, tidur terlentang baru sedap. Tidur terlentang ni memang tak berapa cantik. Terutama sekali bagi kaum wanita. Memang tak berapa elok untuk orang yang suka tidur terlentang. Kali juga. Tak bolehlah rimah lah, itulah, inilah. Kita nak buat benda sunnah. Sambil kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa jadi pada syaitan? Dia tak boleh nak tumpang tidur. Tu kata tidur tak boleh. Makan tak boleh. Minum tak boleh. Apa juga nikmat-nikmat yang kita lakukan juga dia tak boleh nak ikut sama. Dan demikian lagi tak kalah nak jimat. Yang ni bagi maktuk-maktuk yang ada pasangan lagi lah. Bagi kakak-kakak yang ada pasangan lagi lah. Tak ada pasangan tu, saya kita cerita. Tak ada pasangan, dia ada gangguan yang lain pula. Syaitan ni dia macam-macam jenis. Syaitan yang bersifat di kalangan keluarga jin ni, syaitan ni, dia ada yang duduk tumpang, tidur dengan kita dan cuba berjimat dengan kita. Sama ada kita ada suami atau tak ada suami di sebelah. Ada aku kisah, dia kata. Sebab dia tak nampak. Jadi cara kita tidurlah yang akan merangsang syaitan untuk berjimat dengan wanita-wanita mukmin. Akan kita tengok, dia kata, dan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia tak boleh nak berjimat akan ahlinya dan tiada menyebut namanya, nama Allah jimat ia sertanya. Kalau dia berjimat dengan ahlinya, jadi dia berjimat dengan isteri dia, maka si suami dan juga isteri itu hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan muqaddimah untuk berjimat agar tidak diikuti oleh syaitan. Syaitan ikut sama, syaitan seronok sama, syaitan tumpang sama, maka itu akan menyebabkan lahirnya anak yang macam-macam jenis perangai. Dia kata, yang demikian itu, kita tengok, yang demikian itu firman Allah Ta'ala bagi syaitan, wasyarikhum fil amwali wal auladi. Artinya sekutukan olehmu akan mereka itu, yakni mereka yang tidak menyebut nama Allah pada hartanya, pada makannya dan pada minumnya, dan kita pada anaknya. Maka apa akan jadi pada kanak-kanak itu? Akan cederalah. Cedera apa? Cedera akalnya. Bukan terencak akal bukan terencak akal. Tapi alhamdulillah, awak lah tak mau dengar cakap sangat ni. Pasal apalah degil sangat ni. Bukan cerita budak-budak belum makin balik kecil-kecil tu, tak salah kategori lah. Mereka dalam cedera akal ni. Ni hak yang dah besar-besar dah. Yang dah mumayyiz. Yang dah boleh fikir yang mana baik, yang mana buruk. Tapi kita ni bercakap, bagi nasihat. Jangan buat macam ni. Dia tak buat depan kita, dia buat di belakang kita. Apa yang kita tegah dia nak buat juga. Dia balik, bang. Kita dapat khabar. Kawan-kawan bagi tahu anak orang naik motor laju. Kalau istilah orang Pulau Pinang ni, dia suka kata laju macam pelesit. Punya laju. Jadi kita ni, anak aku naik motor laju. Dia balik pun kita abang. Ni ada kawan mak abang ni, hang duk naik motor laju-laju. Mana ada? Mana ada juga yang kita tahu. Macam mana yang kita tak suka, yang duk naik ikut jalan tu. Kadang-kadang bila dia selisih dengan kita ni, berdesing telinga-telinga. Punya laju.
Kalau kata dia naik motor tu dengan mencelah-celah. Kalau dia bawa kereta pun macam tu. Dia cucuk belakang orang. Tengok pula pemandu tu perempuan. Perempuan ke bawa kereta. Patutlah lembab. Orang perempuan ni dia bukan lembab. Dia lebih berhati-hati. Ya. Dia bagi signal dia nak masuk. Dia kena tengok siapa duk mengikut belakang. Satu lagi kalau dia terus masuk belakang. Motor main selit-selit itu dia bagi motor tu pelantin pula. Nah, dia pula takut. Nah, kadang-kadang dia tak salah pun, dia kena bayar. Dia tak salah pun, dia kena saman. Nah, dia peruguk dia sikit, dia bayarlah. Jadi ada anak-anak yang macam ni, cedera akalnya disebut. Nah, cedera akal ni angkat tepi lah apa pun. Tak mau dengar. Bila cakap ni suka berbohong. Nah, dan jadi gila. Cedera akal dan jadi gila. Bukan kata gila betul-betul tu. Nah, bukan kata gila betul-betul. Tetapi asbab untuk menjadikan seseorang itu cedera dan gila salah satu asbabnya. Nah. Dan apa lagi? Kata Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada gila. Setengahnya dia kata budak bengong. Budak bengong, ngangau. Orang cakap apa pun, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Singgah dalam kepala otak tak mau. Hang kata pilah apa pun dekat dia, dia tak heran. Bengong. Dan fasik. Ini kita tak mau dah. Kita tak mau zuriat yang lahir. Dia daripada kita menjadi fasik. Ya? Fasik ni kita tahu yang disebut sebagai mufasiqin. Mufsiqin, mufsiqun, fasiqun. Diulang berkali-kali. Orang-orang yang fasik ini orang-orang yang akan termasuk di kalangan. Kalau kemarin kita cerita tentang ashabul yamin wa ashabul shimal. Fasik ini adalah ashabul shimal yang akan disiksa terlebih dahulu sebelum dihantar ke syurga. Kita tak mau jadi orang yang mendapat suratan di sebelah tangan kiri. Kita tak mau jadi orang yang fasik, yang mengakui beriman dengan Allah dan Rasul, tetapi tidak ada ketaatan. Hang sayang tak kamu? Hang ni sayang? Awak mau cakap hang tak mau dengar. Tak tahu. Itu anak yang fasik. Dan setengahnya, kata Allah Ta'ala lagi, dan setengahnya jadi ia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berlaku murtad. Macam baru-baru ni kita dapati seorang gadis murtad hanya kerana dihalang untuk berkahwin dengan pasangannya. Pasangan dia orang Kristian. Dia ni kita panggil apa? Cinta matilah. Cinta mati ni kira lautan api sanggup ku renangi. Gunung yang tinggi sanggup aku terjun. Ni semua merepek dah ni. Lepas tu bila dihalang oleh kedua ibu bapanya, dia berusaha. Dia berusaha untuk berkahwin. Tapi dihalang oleh kedua ibu bapanya, hanya saja lelaki itu belum Muslim. Tetapi si lelaki tidak mahu meninggalkan agamanya kerana lelaki itu meyakini agama Kristian adalah agama yang benar. Dia tak mahu tinggal. Dia kata Kristian tu lagi betul. Jadi dia cakap macam inilah. Dia kata tak beza Kristian dengan Islam ni. Sama je. Semua agama sama. Ini pandangan liberal lah. Semua agama sama. Nabi pun sama. Kalau kamu beriman dengan Musa, kami beriman dengan Musa juga. Kalau kamu beriman dengan Isa, kami beriman dengan Isa. Tapi dia pun tak beriman dengan Muhammad SAW. Itu kita tak boleh terima dia apa. Kalau dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, Islamlah mereka. Jadi si budak perempuan ni kurang cetek pengetahuan ilmu. Sama aja. Lantas dia pun mengisytiharkan dirinya, mengatakan dia bukan Islam. Baru ni heboh diperkatakan dia bila dia tinggal agama dia hanya saja di atas dasar cinta sama cinta dan satu kefahaman yang diletakkan padanya. Kita kata korang akai lah maka dia isytiharlah dia bukan lagi Islam, dia Kristian, dia beriman dengan Allah dan beriman dengan Isa. Bukan tak boleh. Kita juga beriman dengan Nabi Isa. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa adalah kitab Injil. Kita beriman
Tapi benda tu, Injil ni kita tak pernah baca pun. Tak pernah tengok pun. Yang ditinggalkan kepada kita adalah Al-Quran. Allah. Ini dibimbangi sampai jadi kafir. Mungkin salah satu sebabnya ketika berjimat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, tak berani kata apalah. Dan setengahnya buta matanya. Cacat. Jadi buta mata. Saya jangan gelap dia kata budak ni buta. Mak dia dengan ayah dia berjimat tak baca bismillah. Buta lah anak. Tak boleh cakap macam tu lah. Kita tak tahu kadang-kadang firman Allah Ta'ala ini ada maksud yang tersurat dan maksud yang tersirat. Maka iaitulah bekas syaitan. Bekas syaitan ni bekas apa? Bekas air mani syaitan. Bekas sentuhan syaitan. Kata Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, duduk syaitan atas zakar laki-laki. Maka apabila tiada ia berkata Bismillahirrahmanirrahim ketika jimaknya, jimaklah syaitan itu sertanya dan keluar maninya seperti laki-laki itu juga. Ini kata Sayyidina Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Dia kata kalau kata suami dan isteri melakukan hubungan berjimak, maka syaitan tu dia duduk di atas zakar lelaki. Ketika mana tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim ketika muqaddimah jimak, maka dia masuk sekali. Dia keluar mani macam keluar mani si laki-laki itu. Dan diriwayatkan bahawasanya seorang laki-laki berkata ia bagi Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Siapa dia Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Abbas ni siapa dia? Abbas ni bapa saudara Nabi SAW yang di kalangan bapa saudara Nabi SAW yang mula-mula beriman adalah Sayyidina Abbas lah. Pasal apa? Yang lain tak mau ikut. Sebab dia saksikan Nabi SAW ketika baru lahir diletakkan di tempat pembaringan. Ni lari tajuk sikit. Dia letak di tempat pembaringan. Bila dah terlalu lama, ibu dia kan Aminah tak ada susu. Sementara nak tunggu ibu susu mai. Jadi, Nabi ni diletak pada tempat pembaringan tu, menghadap betul-betul ke langit. Masa tu bulan terang. Kan Nabi 12 Rabiul Awal. Hari tu mungkin hari kedua, ketiga. Jadi menyebabkan bulan terang benderang, cahaya purnama. Nabi menangis kerana lapar. Budak. Dia komunikasikan anak-anak ni adalah dengan cara dia menangis. Jadi Nabi menangis kerana kelaparan. Lepas tu Sayyidina Abbas ni ada di situ. Dengarlah anak menakan ni menangis. Nak pergi lah jenguk. Tiba-tiba Nabi diam. Dia heran. Pasal apa Nabi diam? Rupa-rupanya Nabi dihiburkan oleh Allah Ta'ala dengan bulan purnama. Ya'aru sal-khafiqaini yang disebut. Ya'aru sal-khafiqaini. Yang mana dia kata, wahai yang boleh bermain dengan bulan. Rupanya bila dia nampak bulan, Nabi ni dia nampak bulan di atas, dia tarik dengan tangan dia, dengan jari dia. Macam budak-budak duk minggir atas skrin tu. Dia tarik dengan tangan dia, bulan tu ikut. Dia tolak macam tu, bulan tu ikut. Tarik di atas, bulan tu ikut. Jadi ini disaksikan oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni tengok. Dia dah buat betul kan? Tengok kepada Nabi, tengok kepada bulan. Ya, betul. Rupanya bulan tu bergerak mengikut jejari baginda SAW. Dia kata ni bukan sebarangan budak. Ini bukan calang-calang punya budak ni. Ni budak istimewa sebab dia boleh bentuk bulan itu mengikut rentak jari dia berjalan. Macam kita tengok orang main game tu lah. Alah macam kita duduk touch screen. Tak mau tolak naik. Nak cari balik. Tekan tu. Itu yang Nabi dah main game dah dengan bulan kan. Hebat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi ni. Maka Sayyidina Abbas pun beriman ketika itu. Itulah yang menjadikan anak dia Abdullah bin Abbas adalah di kalangan
para sahabat dan sepupu yang terdekat yang beriman dengan Nabi SAW. Makam Saidina Abdullah bin Abbas ada di mana? Ada di Taif. Kan? Kalau kita berpeluang menziarahi Taif, nah, kita berpeluang menziarahi Masjid Abdullah bin Abbas. Rindunya nak hadir ke tempat tu, no. InsyaAllah. Allah Ta'ala bawa cepat-cepatlah COVID ni balik, nah. Kita nak kembali menjadi tetamu Allah dan Rasul dan juga tetamu para sahabat, insya-Allah, ya Allah. Baik, ni lah lari tajuk dah ni. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab tu disebut anhuma. Anhuma ni dekat dua-dua sekali. Siapa dia? Abdullah bin Abbas pun Allah Ta'ala redha. Abbas bin Abdul Muttalib pun Allah Ta'ala redha. Tu huma didatangkan dengan dhamir musanna atau dhamir tasniah. Bahwasanya perempuanku, ini isterinya, jaga daripada tidurnya. Serta isteri dia terjaga daripada tidur. Dan pada farajnya seumpama jamu api. Maka berkata ia, itulah waktu syaitan. Dan apabila engkau hendak jimakkan dia, kata olehmu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya abang, dia kata, satu malam isteri aku terjaga daripada tidur. Dan dilihatnya pada parasnya seolah-olah jamu api. Jamu api ni nampak macam berasap. Berasap pada bahagian kemaluan. Apa dia tu? Nah, maka jawab Nabi SAW, itulah syaitan yang sedang mewati. Mewati ni berjimak, bersetubuh dengan isterimu. Dan ketika ini, sebenarnya pada riwayat hadis ni panjang lagi. Macam mana seorang perempuan boleh dijimak, boleh diwati. Wati ni jimak lah, oleh syaitan. Maka Rasulullah pun bercerita cara tidur seseorang perempuan itu yang boleh menarik syaitan untuk berjimak dengannya. Baik, kita tengok bagaimana cara tidur seorang wanita itu boleh menyebabkan tarikan pada syaitan untuk berjimak dengannya. Iaitu dengan tidur secara menelentang dalam keadaan tangannya terbuka dan kakinya terbuka. Dalam bahasa yang maaf saya sebut terkangkang. Jangan tidur terlentang dan terkangkang. Dalam keadaan kedua-dua belah tangan terbuka ataupun kedua-dua tangan yang kita letak di atas kepala. Ada orang yang tidur, dia suka angkat tangannya, dia letak atas daripada bantai. Sebenarnya tak boleh dah. Sebab cara sedemikian mengundang gairah daripada syaitan untuk berjimak dengannya. Jadi adalah makruh bagi seorang perempuan, tak kira lah anak gadis ke, ataupun mak budak ke, tok budak ke, elakkan tidur dalam keadaan terkangkang. Maaf saya cakap, nak sebut apa lagi ada ke bahasa. Okey, kaki yang terbuka. Dalam keadaan tangan, kedua-dua tangan terbuka ataupun tangan yang dilipat naik ke atas. Sebelah pun tak sah, dua belah pun tak sah. Maka tidurlah yang macam mana diajar oleh Nabi SAW. Cantik tak tidur yang Nabi ajar, Cantik. Tak adalah makan ruang banyak sangat, ni dah lah tidur terkangkang atas katil tu. Hang sorang-sorang saja. Kesian kat teman sebelah. Dia tidurlah di hujung katil. Jadi bila kita tidur ikut ajaran Nabi SAW ni, sebenarnya cantik, berakhlak, bersopan santun, tidur dalam keadaan mengiring, kaki kita rapat. Tapi kalaulah kita ada masalah sakit bau, cedera bahagian tangan, cedera bahagian kaki kena sembilan sebelah ke, tak boleh nak tidur mengiring, maka boleh tidur terlentang. Dengan syarat kedua-dua belah tangan kita hantarkan ke dada atau ke perut macam kita sembahyang tu. Kita tengok orang perempuan sembahyang. Dia bukan boleh berdiri terkangkang kan? Berdiri, tidur dengan rapat kedua-dua kaki ataupun boleh kita tindih kedua-dua kaki kita. Selang. Kalau yang boleh selang lah. Boleh tidur terlentang dalam keadaan kita selang kedua-dua kaki kita dan kita letak kedua-dua tangan kita seolah-olah kita dalam kiam sembahyang. Ataupun kita sebut macam ni, orang mati tidur.
diletakkan orang mati di pembaringan. Kita kiam tangan, kita ikat kaki kan. Itulah yang dipesan oleh Nabi SAW untuk menghindarkan diri kita daripada dijimak oleh syaitan. Daripada diwati-wati ini disetubuh oleh syaitan. Itu yang Nabi pesan kepada isteri Ibnu Abbas radhiyallahu an. Okey, baik. Ada persoalan yang tanya. Kalau kata dijimak oleh syaitan, kena mandi wajib tak? Kalau sehingga keluar air mani, maka kena mandi wajib. Dia macam dia mimpi. Dia mimpi hingga keluar air mani. Maka dia kena mandi. Dia kena mandi wajib. Macam dia berjimak dengan manusia. Wa na'udzubillah nah. Bacalah segala apa yang diajar oleh Nabi nah. Nabi ajar dekat kita nah. Dan kemudian dia kata nah, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, nescaya memaling Allah Taala daripadanya 70 pintu daripada bala dan duka cita dan kesusahan. Satu lagi Nabi ajak. Tadi Nabi ajak kita nak masuk majlis, nak keluar pergi ke majlis, nak duduk dalam majlis. Dibaca bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad dengan selawat. Yang ni Nabi ajak satu lagi kepada kita. Nabi ni dia pengasih, dia tak pernah sembunyikan apa-apa. Apa yang Nabi ajak lagi? Kata Nabi, ketika mana kita membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, nescaya Allah Taala akan memaling Allah Taala daripadanya 70 pintu daripada bala. Kalaulah hari itu adanya bala akan menimpa kepada kita atau hari-hari lain dan juga duka cita yang akan menjadi tetamu kita hari itu dan juga segala kesusahan, maka Allah Ta'ala akan tutup 70 daripada pintu kesusahan, pintu bala, pintu duka cita, hanya kerana kita beramal dengan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah yang dinamakan zikir yang bersanad. Diambil terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat dekat sahabat, sahabat bagi kepada sahabat, sahabat bagi kepada sahabat, dan akhirnya hari ini dapat kepada kita. Buatlah amalan. Kalau tak mau baca banyak-banyak, bacalah 3 pagi 3 petang. Kalau dah segan sangat-sangat, baca pagi saja. Segan nak baca pagi, baca tengah hari. Segan nak baca tengah hari, baca petang. Segan nak baca petang, baca malam. Segan nak baca malam, baca masa nak tidur. Segan baca masa nak tidur tu, so baca terus padan dengan muka hang. Itulah. Tak salah dia ikut sangat kehendak. Segan. Allah bagi mulut, Allah bagi lidah, Allah bagi ayat dia untuk kita fasih berbicara. Untuk apalah kita nak berkira, nak kerekut dengan zikir itu. Sebab zikir tu akan dapat dekat kita balik. Kita balik boleh manfaat dengan zikir-zikir tu. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Buni bahawasanya syajaratul wujud bercawang ia daripada bismillahirrahmanirrahim, dan bahawasanya sekalian alam itu berdiri dengan dia. Maka kerana demikian itulah barang siapa membanyak menyebut akan dia, jadi hebat dia pada alam uluwi dan alam sufla. Apa dia ni? Kata Syekh Al-Buni. Syekh Al-Buni ni dia salah seorang daripada wali Allah. Dia kata syajaratul wujud. Syajaratul wujud ni kita dah pernah baca dah di dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang kita baca di Sungai Tiram. Ada satu pokok yang Nabi pernah cerita ketika Isra Mi'raj. Setiap satu helai daunnya itu berbentuk seperti telinga gajah. Dan pada daun itu tertulis nama-nama kita. 40 hari sebelum kematian kita, daun itu akan gugur
daun tu akan jatuh. Nah, itu dipanggil sebagai syajaratul wujud. Yang mana dia bercawang ia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bercawang dia. Rupanya pangkal dia tu. Nah, tumbuhnya daripada Bismillahirrahmanirrahim ada di bawah tu. Terbitnya dia bercawangnya ya. Dan dia kata sekalian alam itu berdiri dengan dia. Tertegaknya alam itu daripada cawangan syajaratul wujud tu. Maksudnya sekalian seluruh makhluk manusia ini ada di situ. Ada tersurat nama tu. Yang disebutkan 40 hari sebelum kita mati dah gugur daun tu. Bila gugurnya daun tu maka adalah perubahan demi perubahan. Ataupun dalam bahasa yang kita panggil dia buang tabiat dah tu. Yang tu kalau kita kenal kalau kita tak kenal, kalau dia tak ada sakit apa, selalu orang akan tanya, ada nampak apa-apa perubahan? Tak ada apa pun perubahan. Atau kena kata, nampak dia lebih pendiam. Kalau dia seorang yang peramah, seorang yang ceria, dia tiba-tiba murung, dia tiba-tiba diam. Lepas tu, nampak perubahan pada dia. Bila nampak perubahan pada dia, itu menyebabkan kita kata, buang tabiat. Sebenarnya daun dia dah pun gugur, daun dia dah jatuh. Dia pun dah jadi tak seronok dah. Ada yang selalu makan lalu, tapi 2-3 hari tu makan tak lalu. Ini di antara yang diceritakan oleh Syekh Al-Buni. Dan lagi dia kata, yang demikian itulah dia kata barang siapa yang banyak sebut, banyak sebut Bismillahirrahmanirrahim, dia akan jadi hebat. Akan jadi manusia yang hebat di atas alam uluwi. Alam uluwi ni alam atas sana. Ala ni ulu. Alam yang tinggi. Alam siapa? Alam malakut. Alam para-para malaikat. Yang duduk berbaris-baris. Yang duduk bersof-sof. Penduduk langit. Itu dipanggil alam uluwi. Begitu juga dengan alam sufla. Alam sufla yang mana? Ni. Kita ni alam sufla. Sufla ni hak duduk yang di bawah-bawah. Sama ada di kalangan makhluk langit ataupun makhluk bumi akan dapat hebat. Janganlah kita beramalkanlah untuk dipandang hebat. Itu salah niat tu. Kita beramal kerana Allah Ta'ala. Ianya menjadi satu perisai seperti yang Nabi ceritakan. Sikit lagi ketahui olehmu bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu 3,000 nama. Saya dah bisa baca dah ni. Allah Ta'ala tu dia ada 3,000 nama. 1,000 namanya mengetahui akan dia oleh malaikat jua. Tiada yang lain. Allah ada 3,000 nama. Hadapan kat kita ni 99 aja. Sebenarnya dia ada 3,000 nama. Masya Allah. Banyaknya. Itu kebesaran Allah. Kemuliaan Allah. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah itu nama-nama yang baik. Nama-nama yang mulia. Yang kita sebut. Tapi dia ada 3,000. 1,000 malaikat saja yang tahu. Siapa tak tahu? 1,000 tu hanya diamal oleh malaikat. Hafaz oleh malaikat. Diimani oleh para malaikat dengan 1,000 nama. Yang lain semua tak tahu. Mengetahui akan dia. Dia kata, dan lagi dia kata, dan 1,000 namanya mengetahui akan dia oleh anbiya juga. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi 3 kan? 1 untuk malaikat. 1,000 lagi untuk para nabi dan para rasul. Dia kata. Dan lagi dia kata 300 namanya. 300 nama disebut di dalam Injil. Dalam Injil ada 300. Dan 300 nama disebutkan akan dalam Taurat. Dan 300 namanya disebut di dalam Zabur. Dan 99 disebut akan dia di dalam Al-Quran. Dan 1 nama memberi bekas dengan dia Allah Ta'ala. Jua yakni ia jua yang mengetahui, tiada yang lain. Okey, kita ulang balik. Allah Ta'ala itu ada 3,000 nama. 1,000 Allah Ta'ala bagi dekat malaikat saja. Hanya malaikat saja yang tahu. Apa sebutan dia, apa dia, apa.
Kita tak tahu. Nah, kita tak tahu. Alam malakutus samawati wal ard. Itu alam malaikat. Kita tak tahu apa yang sedang mereka amalkan. Sebab tu bila mana ketika Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi nampak pada langit pertama. Kalau yang berdiri tu berdiri. Tak tunduk-tunduk, tak rokok-rokok. Kalau yang rokok tu, rokok tak panggung-panggung. Kalau yang sujud tu, sujud tak bangkit-bangkit. Ketaatan malaikat kepada Allah Ta'ala. Itu yang mana dikatakan 1,000 tu ada ambil kat mereka. Beramal. Beriman dan beramal. Kemudian 1,000 lagi kepada para rasul dan para anbiya. Kalaulah Nabi suruh kita bawa 1,000 tu, pakailah. Hak yang 99 pun tak lului. Cuba suruh sebut. Dia boleh sebut Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Lepas tu mai kat hujung, mai kat hak tengah tu, pakailah apa dia nak kata. Tapi kalau kata ikut dengan Asmaul Husna, dia bolehlah bawa dengan bernasyid. Cuba suruh dia sebut satu. Gagal. Lepas tu suruh tulis pula. Lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Lepas ni, sambil menggapai, sambil tulis. Sambil menggapai, sambil tulis. Asmaul Husna. Tak banyak, Allah bagi kat kita sikit je. Itu Allah Ta'ala bagi kepada para Nabi dan Rasul 3,000. Dan kemudian, Allah Ta'ala letakkan di dalam kitab Taurat. 300 bubuh dalam kitab Taurat. 300 diletakkan di dalam kitab Injil. 300 lagi disebutkan di dalam kitab Zabur. Dah 900. 2,900. Lepas tu, dengan hikmah, dengan rahmah, dengan kasih sayang yang tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas Allah Subhanahu Wa Taala pun merakamkan nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna, di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 99 sahaja. Ni ulama-ulama mufassirin. Mereka ambil, mereka susun nama Allah, diletakkan di atas satu kertas untuk kita beramal dengan 99 nama. Kalaulah dia letak macam sama banyak dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil 300, berat jugalah kita nak bawa. Tapi Allah penuh rahmat. Dia kata Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Dia tahu lemahnya. Umat ni lagi terkemudian, lagi lemah. Lagi terkemudian, lagi lemah. Nak tahu kelemahan kita? Sebab kita dengan orang dulu, kita bandingkan kita dengan orang dulu. Kalau dulu-dulu, orang kuat lain. Kita lah ni, kuat kita tak macam orang dulu kuat. Kekuatan orang dulu-dulu, okey, sampai umur 5, 60, 70. Boleh duduk kayu basikal, boleh duduk naik kerabat bukit, tanggung kayu, turun main ke bawah, angkut air kiri kanan. Angkut air no dulu. Dulu rumah tak ada pipe no. Kena api angkut air, bomai tuang dalam tempayan. Basuh tak ada singki basuh pinggan. Kena duduk bertinggung di atas pelantar. Lah ni muda-muda nak duduk bertinggung pun tak boleh. Muda-muda pun sembahyang atas kerusi. Tak larat. Generasi makin lama, makin lemah. Makin lama, makin lemah. Makin tak larat. Duduk dengan baring, baring lagi banyak daripada duduk. Pasal apa? Generasi yang semakin lemah. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Pasal bubuh banyak-banyak kat mereka ni, mereka tak boleh beramal. Bubuh 99 saja. Tu yang dapat dekat kita 99. Maka kita pun beriman dan beramal. Baca satu-satu, beramal. Beramal. Allah At-Tawwab. Allah maha menerima taubat. Carilah Allah. Allah Syafi. Allah itu maha. Bila carilah Allah, mintalah. Maaf ada gangguan sikit mohon maaf.
Dan kemudiannya disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada satu lagi nama Allah tak bagi bekas kat siapa pun. Maksud dia Allah Taala tak habaq dekat siapa-siapa, ada satu lagi nama dia. Kenapa Allah Taala tak habaq dekat siapa-siapa? Rahsia Allah jua katanya. Tiada yang lain dapat tahu, hanya Allah saja yang tahu. Itulah jadi jumlah 2,999. Satu lagi mana? Satu lagi Allah punya. Nak tahu tak apa dia? Wallahu a'lam. Allah saja yang maha mengetahui. Satu lagi ni rahsia Allah. Dan apabila ditanya oleh para sahabat ni kalau kata rahsia ni nak tahulah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu hendak tahu hak yang satu tu apa dia? Allah Taala akan isytiharkan di dalam syurga pada hari pertama makhluk manusia itu masuk di dalamnya, dengan dialukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan satu nama yang menjadi rahsianya. Masya Allah. Dan di antara rahsia Allah Ta'ala ni, ada yang dia bagi semua, dia bagi kita tak ada rahsia. Soalan bocor dia bagi kat kita, semua dia bagi. Tapi ada yang Allah simpan lagi, tutup lagi. Memang dia tak cerita dekat siapa-siapa, sekalipun kepada kekasih dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya menjadi rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi dengan berakhirnya kalimah terakhir hari ini, iaitu satu rahsia, satu nama menjadi rahsia Allah. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah, kalau Allah Ta'ala simpan lagi kita. Kata setengah ulama, yang satu nama itu tersebut di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tengok satu lagi tu tersebut dalam suhuf Nabi Ibrahim. InsyaAllah ta'ala. Baik, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Kak Lima semalam nak tanya tu kan? Kak Lima. Kak Lima dengan Nana. Dengan Kak Ana. Kak Lima. Ya, silakan teruskan. Kak Lima dengan Kak Ana. Ya, Kak Ana. Nak tanya apa semalam? Ya, silakan. Tadi pun ya, silakan. Ya. Kak Lima tanya kakak Kak Lima semua dia semua mengikut. Dia pun mengikut kami lah. Biasa mengikut tiap bulan mau dapat. Betul, bila satu orang giliran dia tak mau ambil duit. Pasal apa dia tak mau ambil? Tak tahu, dia kata dia dah dapat dah, dia kata. Uish. Dia dapat. Kata macam mana pun dia tak mau juga. Giliran dia tak mau juga. Lepas tu, Kak Lima tak tahu buat apa dah. Pakat-pakat tu Kak Lima ambil duit tu. Bawa pergi ke Batu Mar. Pergi ke Batu Mar. Okey. Okey, baik. Main kod. Orang lain semua dapat. Jadi Kak Lima memang yakin dia tak dapat lagi lah. Sampai giliran dia tak mau ambil. Dia kata dia dah dapat. Masya Allah. Ada juga orang macam tu, no? Jadi kita main kod akhirat saja macam tu. Main kod bayar. Lepas tu giliran dia tak mau ambil. Ada orang yang main kod, dapat dekat dia belah orang tak mau bayar. Selalu banyak macam tu kita jumpa. Okey. Jadi di sini diceritakan kalau macam tu, tindakan yang Kak Limah buat, bawa ke Baitul Mal tu betul dah tu. Alhamdulillah. Tindakan yang baik tu. Bawa pergi Baitul Mal, maka pahala tu dapat kat dia, dapat Kak Limah juga. Kalau kata orang yang tak amanah, kita berbagi kat kita lah. Dapat pahala. Beribu saja. Oh, Masya Allah, banyaknya untungnya. Kalau bawa pergi Baitul Mal atau buat wakaf atas nama dia, bagus tu, Baik. Terima kasih Kak Limah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 soalan. Ya. Tadi mengenai kod tu lah nak tanya. Kalau kod kata orang yang pegang kod tu,
bila semua orang tiap-tiap bulan dapat, dia akan ambil katalah 10% daripada ni lah. Tapi Upah kita simpan lah kita kata. upah simpan. Tapi ada yang redha, ada yang macam mana Okey. ni? Soalan, Okey, baik. soalan kedua, Masalah kod. Okey. Teruskan satu lagi soalan lah. soalan kedua macam kita sembahyang witir. Saya dengar ada 3 cara kaedah kita boleh sembahyang. Yang pertama, kita boleh sembahyang seperti sembahyang selepas solat tarawih. Yang kedua, sembahyang seperti sembahyang maghrib. Dan yang ketiga, kita boleh buat dengan satu tahiyat saja. Tapi ni saya yang dua salam. Tapi yang sekarang saya cuba buat yang satu tahiyat saja. Boleh ke Ustazah? Terima kasih Ustazah, itu je. Okey, baik, ada soalan. Soalan pertama iaitu berkenaan dengan kod yang dipegang oleh seorang ketua. Lepas tu bila tiap-tiap kali orang dapat, dia ambil komisen. Baik, komisen ni hendaklah dibuat perjanjian pada awal-awal. Okey, kalau nak suruh dia pegang duit, dia abang. Bila dah hampa dapat, bayarlah dekat dia 50 sebagai pemungut ataupun pengumpul, atau kita panggil upah dia tolong simpan. Kalau kita pergi gadai barang kemah pun ada perjanjian kan, upah simpan berapa persen. Begitu juga apabila kita mengikut, kita kena faham bila kita mengikut ni kena ada perjanjian. Ni kita ni punya perjanjian Melayu ni perjanjian bulan bintang. Nak main dah kot sebulan 100, nak main time dia dapat tengok awak tak cukup RM20. Dia tu ambil lah duit upah. Awak tak cukup 50, dia tu ambil. Ambil sampai berlambak-lambak, bukan buat apa, tolong simpan. Itu jadi riba. Yang tu jadi riba apabila dia tak redha. Tapi kita kena faham, bila kita main kod, orang yang tukang simpan tu, dia berhak untuk minta, tapi kena minta halal. Kalau dia tak minta halal tanpa izin, itu jadi riba. Itu jawapan yang boleh saya bagi. Ini untuk pemain-pemain kod. Mana-mana yang suka jadi kepala kod tu, pegang pada perkataan ni. Kecuali Kak Rosmah. Dia pemegang kod akhirat. Memang kod akhirat tak boleh ambil. Hak yang lain memang kita kena ada musyawarah, ada muafaqah, persetujuan di antara pembayar kod dan penyimpan kod. Kalau kita tak buat macam tu, hak yang dia ambil, upah dia tu, kalau tak dihalal oleh si pembayar kod, maka itulah jadi harta riba. Okey, untuk soalan yang kedua berkenaan dengan sembahyang witir. Nak buat 3 cara. Nak buat 3 cara. Saya bagi tahu dah, ketiga-tiga cara itu boleh. Tetapi carilah ibadah yang paling afdal untuk kita buat. Yang paling afdalnya, macam kita duk buat di dalam bulan Ramadan, 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Walaupun dia ada 3 cara. Boleh ketiga-tiga cara. Kita nak derek macam sembahyang maghrib. Ataupun kita nak derek macam sembahyang bukan maghrib dengan 1 salam saja. Boleh. Tak menjadi salah. Tetapi carilah ibadah yang paling afdal. Okey, itu saja. Ada soalan lagi? Habis Habis ke? Ke tak dan ke? Tak dan kat tangan. Okey, kalau habis saya sudah dulunya. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jarim wa azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbib al-asbab, ya fatih al-abwab, ya sami' al-aswat, ya mujib al-da'awat, ya qadi al-hajat, ij'alna minan najihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.